Kejap Okey, cuba semua fokus tengok sini. Okey, semua tengok sini. Okey, hari ni kita akan tengok dulu pengenalan ilmu tajwid. Kita nak kenal dulu. Sebelum awak belajar apa itu tajwid, kita kenal dulu apa itu tajwid. Sebab ramai yang kita tak tahu, tajwid tu apa? Awak belajar ni apa ni tajwid ni? Tak pernah dengar pun tajwid ni, kan? Jadi kita kenal dulu apa itu ilmu tajwid. Bila awak kenal, baru awak tahu. Bila awak dah kenal, baru awak tahu apa cabang-cabang ilmu dia. Apa kegunaan dia. Tata belajar ilmu tajwid ni berguna ke tak? Kalau awak belajar saja, dia ada guna dia. Sebab tu kena kenal dulu. Kalau awak tak kenal, maka awak tak cintalah. Tapi bila awak dah kenal, awak akan cinta, awak akan seronoknya belajar. Okey, sekarang ni tengok dulu sebab Ustaz record ni. Video pelajaran ni Ustaz record. Sekejap lagi Ustaz buka. Ustaz unmute semua. Ustaz unmute semua. Ustaz record dulu. Kejap lagi Ustaz buka, baru boleh cakap kalau nak tanya apa yang tak faham. Okey, baru tanya Ustaz. Okey. Jadi kita kenal dulu pengenalan tajwid dia adalah pengenalan ilmu tajwid. Okey. Dibentangkan oleh Ustaz Nasrullah Osman. Itu Ustaz sendirilah. Okey, tengok sini. Tengok ada nampak tu yang merah-merah tu. Yang merah-merah tu tengoklah kat mana Ustaz tunjuk. Okey. Atas sekali tajuk dia adalah pengenalan ilmu tajwid. Okey, kita kenal dulu apa itu tajwid. Okey. Bila kita nak kenal, kita nak kenal sesuatu, insyirah jangan conteng. Insyirah jangan conteng. Okey, bila kita nak kenal sesuatu, sama ada kita kenal dari segi bahasa ataupun istilah. Kenal dia ada dua. Sama dari segi bahasa ataupun istilah. Okey, bahasa ni maksudnya apa? Bahasa ni maksudnya bila awak cari dalam kamus, maksudnya macam tu. Maksudnya dalam kamus maksudnya macam tu. Contohnya awak cari maksud apa? Contohnya kereta. Apa itu maksud kereta? Okey, maksud kereta adalah kenderaan yang membawa yang akan membawa awak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu maksudnya kereta. Itu dari segi bahasa. Okey. Kalau segi istilah, kereta ni apa? Kereta ni kenderaan yang mempunyai 4 tayar. Okey, dia berbeza. Kalau tanya ahli orang yang buat kereta, maksud dia lain. Kan? Kalau tanya apa lagi? Banyak maksud. Jadi dia maksud. Tapi kalau dari segi bahasa, maksudnya bila awak buka kamus, awak tengok kamus, okey, itu maksud dia. Okey, tajwid bila awak buka kamus. Kalau awak buka kamus, dari segi bahasa dia adalah memperelokkan sesuatu. Tengok ni yang Ustaz tunjuk ni. Memperelokkan sesuatu. Contohnya kalau awak nak memperelokkan sesuatu, contohnya awak contohnya awak nak memperelokkan bacaan awak, dia panggil tajwid. Daripada perkataan jawada, tajwid, dia memperelokkan. Tak semestinya awak memperelokkan bacaan. Tak semestinya. Kalau kadang-kadang awak nak memperelokkan apa? Nak memperelokkan muka awak. Contoh nak pergi cantik. Awak pakai lotion. Itu pun juga memperelokkan. Awak memperelokkan muka awak. Nak pergi cantik kan? Ataupun nak mencantikkan apa lagi? Nak memperelokkan apa lagi? Contohnya bilik kotor. Memperelokkan bilik awak. Dia boleh perkataan jawada. Memperelokkan. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Tetapi dari segi bahasa ni terlalu umum. Tengok sini semua. Maksudnya tak faham lagi. Apa maksud nak memperelokkan apa? Tapi kalau kita belajar dari segi istilah ni maksudnya ilmu tajwid lah. Daripada kalau awak buka kitab tajwid, okey, maksud dia itu. Okey. Maksudnya dari segi istilah ialah ilmu yang membicarakan, tengok, ilmu yang membicarakan tentang cara membaca ayat Al-Quran. Okey, ilmu tajwid ni adalah ilmu yang membicarakan tentang cara macam mana nak baca Al-Quran.
Okey, cara macam mana? Nak dari segi dengung ke, kena baca dengung ke, kena baca panjang ke, kena baca pendek ke? Itu adalah cara. Ilmu ni akan cara tunjuk awak cara. Sebab awak bila nak baca Quran awak tak boleh main baca je. Okey, dengar ke? Dengar ke? Okey, tak boleh main baca je. Jadi ada cara-cara dia akan ilmu ni akan ajar kita macam mana kita nak baca. Okey, mengikut hukum-hukum tertentu. Maksudnya dia ada hukum. Ada hukum dia. Tempat ni boleh berhenti ke tidak? Tempat ini boleh sambung ke tidak? Okey, tempat ini kena panjang ke pendek? Dia ada hukum dia. Nanti awak akan belajar satu persatu hukum dia. Jadi ilmu tajwid ni dia nak senang dia adalah dia nak ajar kita cara macam mana nak baca Quran. Sebab Al-Quran ni dia tak macam buku lain. Awak buka, awak baca. Buka je baca. Mudah je. Tapi tak, Al-Quran ni dia ada cara dia. Dia ada kaedah dia. Dia ada hukum dia. Maksudnya dia, tidak mudah lah nak baca Quran. Tapi kalau awak dah pandai, senang je. Senang je Al-Quran ni. Okey, itu maksudnya ilmu tajwid. Dari segi ilmu tajwid adalah dari segi bahasa adalah memperelokkan sesuatu. Nak memperelokkan sesuatu. Okey, tetapi kalau dari segi istilah adalah ilmu yang membicarakan tentang cara membaca ayat Al-Quran. Darwish tengok sini. Darwish tengok sini. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, bila kita dah tahu apa itu ilmu tajwid, lepas tu ke hukum. Hukum kita belajar. Maksudnya kalau kita belajar ni, apa hukum dia? Hukum dia wajib ke ataupun sunat? Maksudnya sunat ni belajar boleh belajar dapat pahala, tapi kalau tak belajar pun tak apa, tak ada masalah. Ataupun wajib. Wajib ni mesti belajar. Ataupun harus maksudnya belajar pun tak apa, tak belajar pun tak apa. Ataupun haram. Adakah belajar ilmu tajwid ni haram? Takkanlah haram kan? Haram ni maksudnya tak boleh belajar. Ada ilmu yang tak boleh belajar. Contohnya ilmu apa yang tak boleh belajar? Ilmu sihir. Ilmu sihir mana boleh belajar? Kan? Ilmu apa yang sunat? Sunat belajar. Contohnya ilmu keduniaan. Contohnya awak belajar ilmu matematik. Ilmu matematik. Itu adalah ilmu sains. Itu adalah ilmu yang sunat. Sunat belajar. Kalau awak belajar, awak dapat pahala. Okey. Ada juga ilmu yang wajib. Wajib awak belajar. Mesti belajar. Ilmu fardul ain. Ilmu fardul ain ni maksudnya ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ni ilmu yang wajib. Awak kena belajar. Seumur hidup awak mesti belajar juga sekali. Okey, tengok sini. Okey, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum dia. Apakah hukum dia? Hukum dia adalah fardul kifayah. Okey, nanti Ustaz tanya, apakah hukum belajar? Nampak ada beza. Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardul kifayah. Maksudnya fardul kifayah maksudnya kalau orang lain dah belajar, okey awak tak dapat dosa. Tetapi contohnya kalau fardul kifayah maksudnya semua orang tak belajar. Bila semua orang tak belajar, baru semua dapat dosa. Itu maksudnya fardul kifayah. Tetapi kalau contohnya satu Malaysia ni, okey awak satu Bukhari sahaja belajar ilmu tajwid. Maka semua orang tak berdosa. Itu maksudnya. Tetapi kalau satu Malaysia ni semua tak belajar. Satu Bukhari pun tak belajar. Kalau satu Bukhari pun tak belajar, maka berdosalah satu Malaysia. Itu maksudnya. Maksudnya fardul kifayah. Maksudnya kalau separuh orang dah belajar, okey cukup. Kalau semua tak belajar, baru semua berdosa. Tapi kalau ada sikit yang belajar, contohnya satu Bukhari je belajar. Oh, alhamdulillah. Satu Bukhari saja yang belajar. Maka orang lain pun tak berdosa. Ibu-ibu ayah awak pun tak berdosa sebab dia dah hantar anak-anak dia belajar. Okey, bila awak dah belajar? Bila dah belajar? Okey, kejap Syirah. Bila awak dah belajar, apa pula hukum? Awak dah belajar, tapi awak nak beramal. Awak nak beramal dengan ilmu tu. Apa hukum beramal pula? Awak dah belajar tapi nak kena beramal. Okey, maksudnya jadi awak kena belajar dahulu. Lepas awak belajar kena beramal. Maksudnya awak kena buat dengan ilmu ni. Okey, hukum beramal dengan ilmu tajwid adalah fardul ain. Fardul ain ni maksudnya bila awak dah belajar, awak mesti
Bila awak dah belajar, mesti awak kena beramal. Itu maksudnya wajib. Contohnya kalau contohnya satu Bukhari. Satu Bukhari separuh je nak beramal. Semua belajar, contohnya satu Bukhari ni semua belajar, tetapi separuh je tak nak beramal. Separuh lagi beramal. Jadi yang tak beramal itu berdosa. Beramal ni maksudnya dia buatlah, dia belajar, dia buat. Itu maksudnya beramal. Maksudnya setiap bila satu Bukhari belajar, semua kena beramal. Okey. Okey, kita tengok dah tadi hukum dia apa pengenalan dia. Okey, tujuan dia pula. Tujuan awak belajar ilmu tajwid. Apa tujuan dia? Belajar ilmu apa pun mesti ada tujuan. Kalau belajar ilmu matematik, tujuan dia apa? Nak kira duit. Betul tak? Nak kira duit. Nak kira apa lagi? Nak kira tambah-tambah, nak kira buah apple. Itu tujuan belajar ilmu matematik. Okey, tujuan belajar ilmu tajwid adalah memelihara lidah daripada kesalahan membaca ayat Al-Quran. Nak jaga lidah. Nak jaga lidah takut awak tersalah baca. Itu tujuan dia. Takut kalau awak salah baca, nanti akan berubah makna. Ayat Quran ni kalau awak salah baca sikit, nanti ubah makna. Jadi tujuan dia adalah untuk jaga lidah awak daripada salah. Bila awak dah belajar, awak akan kurang salah awak. Lagi awak hebat, lagilah tak ada salah. Maksudnya kalau orang tak belajar, dia banyaklah salah dia. Jadi kena belajar. Okey, nak jaga lidah daripada kesalahan baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau bila berubah makna, maka merosaklah ayat Al-Quran tu. Ayat Al-Quran tak boleh ubah. Sebab dia adalah kalamullah. Okey. Dan kemudian adalah membaca mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sebab kita nak belajar, sebab kita nak ikut Rasulullah. Kita nak ikut Rasulullah. Apa yang Rasul baca, yang tu kita baca. Apa yang Rasulullah tak baca, kita tak yakinilah, maksudnya salah lah tu. Ni kalau tidak awak pandai-pandai tambah pula, tak boleh Tak boleh. Maksudnya kita nak ikut sebiji-sebiji. Apa Rasulullah baca, yang itulah kita baca. Okey, Rangga sini, Rangga Nuridin Syirah. Okey. Tujuan yang terakhir adalah mencari keredaan Allah dan ganjaran pahala. Okey, tujuannya adalah untuk kita nak cari keredaan Allah. Sebab hidup ni kena ada keredaan Allah. Kalau tak ada keredaan Allah, tak gunalah, tak ada faedah hidup ni. Dan untuk mencari pahala. Sebab apa Allah kata baca Quran satu huruf je. Baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Contohnya baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Situ dah berapa puluh huruf tu. Awak darablah sendiri. Ustaz tak belajar matematik. Awak darab. Nanti kena tanya cikgu matematik. Okey, itu 3 tujuan. Nanti Ustaz tanya, apakah tujuan belajar ilmu tajwid? Tujuan dia apa? Yang pertama, memelihara lidah. Maksudnya nak jaga lidah daripada kesalahan. Yang kedua adalah untuk ikut Rasulullah. Nak ikut apa yang Nabi baca, kita pun baca. Yang ketiga adalah mencari keredaan Allah. Nak cari keredaan Allah. Okey. Ada lagi ke? Kenapa dah tak ada semua ni?